Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang hormati tuan pengurusi majlis tadi, seterusnya tuan imam Bilal, tuan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi Allah, dan tak lupa juga kepada para asatizah yang mungkin bersama kita pada malam ini. Ada tuan-tuan guru, ustaz bersama kita. Pertama sekali terima kasih ucap pada tuan kuasa masjid yang beri peluang untuk saya bersama dengan tuan-tuan pada hari ini untuk sama-sama kita ikuti program 5 hari tuan-tuan, insya-Allah ya, sampai Ahad je, tak sampai seminggu tuan-tuan ya. Iaitu daurah pemantapan iman melalui mukjizat saintifik, ataupun kat bawah tu ada tulis daurah kajian sains dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tuan-tuan ya. Saya sebut pemantapan iman ni bukan apa tuan-tuan, kita selalu dah dengar belajar bab tauhid, betul? Bab akidah masa sekolah rendah, tuan-tuan mesti dah didedahkan oleh cikgu. Kita akan kenal lah cara nak mengenal Tuhan, nak mengenal Nabi ya, dengan apa yang disebut dalam buku. Tuan-tuan ada jumpa lah walaupun sampai sekarang lagi ada je dalam buku tu Tauhid 3 tu, betul tak? Ada je dalam buku tu, sifat 20 ada je orang belajar. Tak kisahlah tuan-tuan ya, kita belajarlah semua barang-barang tu, sebab ulama-ulama dulu disusunlah benda tu untuk kita. Tapi pasal hari ni tuan-tuan, kita ada satu kelebihan sikit. Ada satu kelebihan sikit pasal kita dalam dunia mudah capaian-capaian maklumat ni. Tuan-tuan nak berita apa tuan-tuan? Berita dekat Amerika lantik baru punya ketua hakim ke apa tak silap saya tuan, dah dapat kita. Padahal dulu nak dapat tahu cerita berita tentang sebelah rumah apa tu, sebelah negeri pun lama juga nak dapat tahu ya. Hari ni dah mudah tuan-tuan. Jadi pasal dah mudah tuan-tuan, kita jangan biarkan kemudahan yang ada ni dia jadi kalau satu yang teruknya, kalau orang ambil kesempatan dengan benda-benda yang tak baik tuan-tuan tengok benda-benda ucah dan sebagainya, memang kita harapkan Allah lindunglah kita, adik keluarga kita. Tapi pasal hari ni cara nak mantapkan akidah tu ada cara dia, dengan apa yang kita tengok dalam internet hari ni ya. Jadi saya ambil peluang untuk malam ni tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan tengok siap ada rakaman lagi ni rakaman ni semalam tuan-tuan dekat masjid apa nama masjid? Paya Bumban Al-Qudus Masjid Al-Qudus Paya Bumban. Pakai jubah ni juga tuan-tuan semalam. Ni hari ni live sekali lagi saya beritahu kalau tak sempat tuan-tuan ya, ada jubah lain. Tapi nak beritahu ke tuan-tuan, kita nak share, nak kongsikan sama-sama dengan tuan-tuan. Semalam kita dah sebut apa sebab yang kena belajar mukjizat saintifik ni. Tuan-tuan tahu kok masuk mukjizat ni tak ada masalah. Biasa dah dengar ustaz ceramah apa semua. Saya terus masuk kat isi je tuan-tuan. 4 sebab kena belajar barang-barang macam ni. Pertama, sebagai intro tuan-tuan ya, kalau kita masuk tu isi yang cerita pasal ayat Quran tu, tuan-tuan pelik pula apa benda tiba-tiba masuk.
Tuan-tuan tengok. Pertama tuan-tuan, pasal kita nak jawab persoalan yang kita selama ni kata beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Orang tanya kat kita, mana Nabi korang tu? Kita akan cakap dah tak ada dah wafat dah. Betul? Tapi takkan kita nak biarkan jawapan kita macam tu je. Kalau kita cakap dah tak ada, habis korang beriman dengan benda yang tak ada, macam mana? Betul? Tak boleh jawab mana Rasul. Kita tak boleh jawab, betul? InsyaAllah tuan-tuan, kita study pasal kajian sains dalam Al-Quran dan Hadis, kita boleh buktikan kebenaran yang 1400 tahun yang lalu ada seorang ni namanya Muhammad bin Abdullah, dia ialah the messenger of Allah, utusan Allah. Tuan-tuan ya. Saya cerita semalam kat dalam ni, kita pasal tak reti nak jawab. Dah tuan-tuan, ada orang mengaku jadi Rasul tu. Tuan-tuan ingat lagi tak tahun 2005 di Selangor, Ulu Kemensah, ada orang mengaku jadi Rasul. Ingat tak? Kaha ingat? Dia bukan tak ada dalil, siap bagi dalil lagi. Orang baca surah Yasin, dia kata, tengok ayat tu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar perkalangan Rasul. Maksud ayat tu, ayat tu merujuk pada dia kata. Tuan-tuan, kita pun boleh claim macam tu. Lepas tu, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul, dibangkitkan pada setiap umat seorang Rasul. Jadi dia Rasul untuk umat Melayu, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia. Dia untuk ni lah, Rasul untuk umat Melayu tuan. Ingat lagi video tangkap bawa masuk Jais. Kat sana dah ready, dah ada penyokong-penyokong dia. Yang saya tak lupa yang makcik tu, orang tanya kat dia mana Rasul, dia boleh jawab. Kita orang tanya mana Rasul, tak boleh jawab tu. Makcik tu orang tanya mana Rasul tu, Rasul dia, Rasul jamin kita syurga, dia kata. Rasul jamin di syurga kan. Dia tak tahu lepas tu ada video pergi masuk, pergi shoot dekat si Kaha. Kaha umumkan hari ni perletakan jawatan saya sebagai Rasul. Kaha letak jawatan kan. Dah takut tuan-tuan kena tangkap. Sekarang ni dah ke pusat pemurnian akidah kat Uluyam. Tuan-tuan doa tuan-tuan, rasanya dia okey sikit dah. Banyak tuan-tuan kalau kes nak mengaku Nabi palsu ni macam-macam tuan-tuan ya. Tapi kurang-kurangnya kita jawab dengan mukjizat saintifik ni, membuktikan kebenaran bahawa ada Nabi 1400 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu ayat Quran dalam surah Al-Anfal tuan-tuan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman kalau dibacakan ayat Allah akan bergetar hati dia. Saya nak sebut yang kedua ni, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman dia. Tuan-tuan pernah tak baca Quran naik iman? Macam mana nak naik iman? Tuan baca Quran tu, melainkan kita kena kaji Quran. InsyaAllah tuan ya. Kita usahakan guna kajian sains dalam Al-Quran ni. Yang ketiga, sunnah perjuangan Nabi-Nabi sebelum ni, yang mana diorang ni akan diberikan mukjizat, ataupun diorang akan dapat mukjizat yang mana umat ketika itu faham apa yang diorang buat. Okey. Ataupun musuh-musuh diorang terror bab tu juga. Saya bagi contoh semalam, iaitu kalau zaman Nabi Isa hebat dengan perubatan. Jadi Nabi Isa takkan dia nak lawan musuh dia dengan benda yang lain daripada yang waktu itu. Kan tiba-tiba Nabi Isa dia tiba-tiba hebat, mukjizat dia lembutkan besi macam Nabi Daud. Tak jadilah tuan-tuan. Pasal orang tengah sibuk pasal perubatan. Okey. Jadi Nabi Isa dapat apa tuan-tuan? Mukjizat yang orang lain tak boleh buat. Kalaupun orang lain masa tu boleh sembuhkan sakit itu, sakit ini, tapi diorang tak mampu buat mukjizat Nabi Isa boleh sembuhkan orang buta, boleh sembuhkan sakit kulit, sampai tahap menghidupkan orang mati. Baru panggil mukjizat. Tapi tuan-tuan tengok macam mana ya, Nabi Isa dia bagi mukjizat yang serupa ataupun yang lebih hebat dalam keadaan umat ketika itu hebat bab tu. Ya, saya bagi contoh dulu. Kemudian yang kedua, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kita biasa dengar apa dia? Musuh dia sahabat tuan-tuan? Firaun lawan cabar Nabi Musa dengan
dengan sihir, betul? Nabi Musa nak guna benda lain ke tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan, tak payah susah. Dia gunakan tongkat dia je. Dia gunakan tongkat dia. Tapi cuma saya nak cerita kat tuan-tuan ya, tongkat Nabi Musa tu, kita hari ni siapa percaya kan, ada orang balik pada tempat-tempat tertentu, ustaz ni dia kayu kokar, betul? Tuan-tuan ada kayu kokar tak? Dia kata ini ialah tongkat Nabi Musa, tuan. Betul? Kapal Nabi Nuh. Tuan-tuan percaya ke? Tuan-tuan jaga-jaga tuan-tuan ya. Kalau kita nak masuk kuliah syirik sikit tuan-tuan ya. Ustaz sedap tu syirik kan? Tak, saya bukan nak kata pasal syirik tu. Kalau tuan-tuan tengok cerita pasal isi antara sebab orang tu boleh jadi syirik, pasal 3 benda kepercayaan tuan-tuan. Pertama, benda yang dah lepas, cerita lepas. Satu yang kedua, benda yang tengah ada sekarang tapi tak nampak. Yang ketiga, pasal benda masa depan. Cerita pasal Nabi Musa, Nabi Isa dan semua Nabi-Nabi sebelum ni termasuk dalam perkara yang telah lepas. Syarat nak cerita pasal benda yang dah lepas, benda yang ada tak nampak, dan yang ketiga iaitu benda masa depan. Syarat nak cerita pasal 3 benda mestilah terkandung dalam 3 benda. Yang pertama disebut dalam Quran. Quran ada sebut tak tongkat Nabi Musa daripada kayu kokar? Ada tak? Yang kedua mesti sebut dalam hadis. Ada hadis sebut? Tak ada juga. Yang ketiga menepati sunatullah, ketetapan Allah Ta'ala dari segi sains. Ada ke? Tak ada juga tuan-tuan. Jadi kalau tak ada 3 tadi tuan-tuan, dalam 3 benda tadi, maka silap-silap tu saya sebut tadi perkataan tu. Berat tuan-tuan kan? Tapi orang balik satu tempat, balik tempat dia claim ustaz guna ustaz kayu ni. Padahal tuan-tuan buka ayat Quran, apa cerita pasal Nabi Musa ni? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ada apa kat tangan kanan kau? Ada tongkat. Qala ya asaya ya tawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami. Betul? Tongkat Nabi Musa tu, Nabi Musa dia kata ini aku guna untuk tongkat dia tu. Lepas tu tolakkan daun-daun bagi kambing dia makan. Wa ma'aribu ukhra, dan ada kegunaan lain lah. Betul? Tak apa, nanti campak tongkat tu, Allah kata. Nabi Musa tengok tongkat dan kayu apa ni? Tapi masa lawan dengan penyihir Firaun baling tongkat dia orang, baling tali, jadi apa tuan? Tuan-tuan sini memang senyap gitu tuan ni. Jadi apa tuan? Penyihir baling tongkat jadi apa? Jadi ular tuan. Biasa kan dengar ustaz cerita kan baling jadi ular. Orang tak tahu pun cerita bahawa sebenarnya tak jadi ular apa. Cuma mata orang ramai jadi sihir kan. Betul? Barang yang sama juga jadi. Tapi bila Nabi Musa campak tongkat dia, jadi apa tuan? Jadi ular betul. Siapa orang pertama yang beriman tuan? Penyihir. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kenapa? Pasal dia tahu tuan. Ini kita nak gunakan mukjizat saintifik ni sebab ada orang lain yang dia tahu kebenaran, dan insya-Allah dia pun boleh ikut kebenaran tu. Macam mana yang pernah berlaku pada penyihir. Okey tuan-tuan. Penyihir dia tahu tuan-tuan, dia tahu dia tengok macam mana boleh jadi betul ni ular ni. Beriman dia dengan Nabi Musa tuan-tuan. Okey. Maknanya Nabi Musa punya mukjizat pun tak lari dengan apa yang musuh dia buat. Okey ya. Kemudian ke zaman Nabi Muhammad tuan-tuan, zaman Nabi masa tu dengan bahasa Arab dengan syair dan sebagainya. Lalu Nabi dapat mukjizat juga, iaitu Al-Quran yang tak ada tandingan tolok bahasa. Dia punya bahasa dia, penyair-penyair semua mengaku kalah tuan-tuan. Tak ada bahasa sehebat ini. Ada yang cuba datangkan ayat-ayat tertentu tuan, cuba tiru pun tak boleh tuan-tuan. Teruk. Dia orang sendiri akui. Okey, dan kalau pergi zaman kita tuan-tuan, zaman kita hari ni orang tengah hebat apa? Orang tengah sibuk dengan apa? Orang tengah sibuk dengan sains dan teknologi tuan-tuan. Betul? Sampai ada kerja lah, kerja namanya saintis. Anak-anak kita kat sekolah tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ya, anak-anak belajar hari ni sains darjah 1 pun dah ada dah. Dulu darjah 4 baru mula sains. Betul tak? Adik ni umur berapa? Besar dah kot ya? Form 1 darjah 6. Darjah 6 ya. Darjah 1 itu ada sains tak?
DST betul, dunia sains teknologi. Darjah 1 tuan-tuan dah belajar sains. Zaman kita tuan-tuan, zaman saya lah, darjah 4 pun ustaz sains betul tak? Zaman kita kan 80-an betul. Darjah 4 pun ustaz belajar sains. Hari ni darjah 1 dah mula sains. Tapi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ya, cikgu-cikgu tak pernah pun cakap pasal sains tu ada kaitan dengan Quran. Betul tak? Ada cikgu sains tak depan saya ni tuan-tuan? Ada tak? Tak ada. Oh, kan? Cikgu sains tak datang masjid. Dia pun sedih juga tu. Tuan-tuan jangan cari cikgu-cikgu sains mana-mana tuan-tuan ya. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan betapa orang itu orang sebut sekular betul lah, tapi orang pisahkan agama dengan kehidupan. Seolah-olah macam mata pelajaran sains tak ada kaitan dengan Al-Quran, dengan hadis. Padahal kalau nak bongkar tuan-tuan, Al-Quran dan hadis ni apa yang ada kait dengan sains tuan-tuan? Saya cerita kat Jamiah Iman dulu, kat Universiti Al-Iman tempat saya belajar dulu, ada 900 ayat tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa? Buat fotosintesis. Pernah dengar tak fotosintesis? Ingat tak adik fotosintesis apa dia? Apa dia? Sejenis kuih, betul? Fotosintesis tuan-tuan, proses pembuatan makanan, ada sebut dalam Quran tak? Surah apa tuan-tuan? Apa surah favourite orang Malaysia? Surah Yasin, betul? Ada Yasin tak? Fotosintesis. Tuan-tuan pun jenuh cari mawal fotosintesis. Mana ada tuan-tuan macam tu? Kat mana tuan-tuan? Muka surat belakang sikit. Kalau saya seterus tuan-tuan sambung boleh tak? Alladhi, cuba sambung. Sini tak baca Yasin ni? Saja gua tuan-tuan. Alladhi ja'ala lakum, sambung tuan-tuan. Memang tuan-tuan tak baca betul tuan-tuan sini ya. Minas syajaril akhdar, Allah jadikan untuk kamu daripada pokok berdaun hijau. Saya tak plan nak cerita hari ni tuan-tuan, pasal untuk tuan-tuan hari ni malam ni special sikit, pasal dah rakam ni special sikit malam ni tuan-tuan, pasal janin tuan-tuan. Kejap lagi kita akan bincang. Tapi surah Yasin tuan-tuan, berpuluh tahun orang Malaysia baca tuan-tuan, tak pernah tahu mana ayat sains dalam tu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, betul tuan-tuan? Ayat sains tak? Ayat sains lah. Dan matahari itu beredar pada laluan dia sendiri. Kita pun teringat balik. Cuba dia ingat balik darjah 4 punya buku sains. Matahari beredar ke tak beredar? Betul tak? Betul ingat tak? Dalam buku sains kita baca Yasin, matahari tajri, beredar. Buku sains darjah 4 kata matahari tak beredar. Betul? Mana betul? Buku sains ke Quran? Adik nanti nak jawab UPSR tahun ni, betul? Nak ikut Quran ke nak ikut buku sains? Jawab ikut Quran, cikgu tanda pangkah, betul? Jawab ikut buku sains, lawan Quran, murtad. Teruk sangat murtad tu. Betul? Nak ikut mana tu tak? Padahal NASA, NASA, Badan Angkasa Lepas dah kaji, memang matahari ada laluan dia sendiri. Kita dah tengok memanglah rasa macam bumi kan, bulan mengelilingi bumi, betul? Kita tahu kan 29 atau 30 hari. Bumi pula mengelilingi matahari, betul? Tapi matahari duduk situ juga. Tuan-tuan dah tengok dah tuan-tuan video orang buat macam mana dia buat zoom out dengan zoom in, macam mana angkasa lepas tu dia tengok jauh sampai jadi satu angkasa lepas ni hitam, ada titik-titik tu ialah melambangkan satu sistem angkasa kan, galaksi. Kita ni dalam galaksi Bima Sakti. Bisa dengar tuan-tuan perkataan tu. Dalam galaksi pula ada sistem solar, sistem suria, ada matahari yang terdiri daripada planet-planet. Kemudian dia zoom pula pergi kat bumi, bumi pula dia zoom pergi kat Asia, Asia dia pergi zoom pula Asia Tenggara, Asia Tenggara pula dia zoom pergi dekat Malaysia, Malaysia dia zoom kat Kelantan, Kelantan dia zoom dekat Mukim Bongo, betul? Betul kawan saya tinggal kat Bongo Cica ke apa entah, sini dekat juga kan. Tuan-tuan, lepas tu dia zoom kat orang dia zoom kat kulit dia zoom dalam sampai kat proton, atom. Allah tuan-tuan,
Soalan dia tuan-tuan, lepas kita dengar benda tu, boleh ada rasa nak lawan lagi hukum Tuhan tak? Kan cantik macam tu. Cikgu dia tak payah cerita. Dalam kelas sains dia bawa masuk cerita dalam kelas sains. Okey, sekarang ni anak-anak murid kita akan buka surah. Ni cikgu sains apa ni? Tak payah pun, tak payah. Tapi kurang-kurang ke tuan-tuan, celah-celah buku sains tu, ataupun kalau tak ada dalam buku teks pun, sebutlah sekejap. Kan budak-budak jam 4, jam 3 betul. Anak-anak murid semua yang cikgu tunjuk tadi, matahari macam tu, siapa yang buat? Budak-budak jawab apa? Allah. Tuan-tuan, budak-budak tengah naik iman tak masa tu? Ataupun iman dia sedang dibina tak masa tu? Sedang dibina masa tu. Sebab dia baru lepas tengok eksperimen, dia baru lepas buat. Dia tengok cerita pasal pelangi, betul. Tapi bila orang tak ada kaitkan barang tu dengan akidah, kan? Betul tuan-tuan, saya cakap ke tuan-tuan, cikgu sains, kalau saya boleh kumpulkan sekejap, mas ni semua cikgu sains seluruh Malaysia yang Muslim ataupun yang non-Muslim, silakan bersama kita. Saya nak cerita sikit, saya kata cukup ambil dalam 10 slide pun cukup dah. Cerita pasal laut, pasal angkasa lepas, pasal manusia, sikit-sikit dah. Janji ada masuk sikit celah-celah. Kurang-kurang tuan-tuan, budak-budak tuan-tuan, diorang akan terbina iman dia dengan sebab barang yang dia tengok tadi. Betul tuan-tuan ya? Itu poin nombor 3 tuan-tuan. Maknanya kita ambil manfaat dengan apa yang orang dah buat hari ni. Okey tuan-tuan? Boleh ya? Semalam saya cakap laju. Saya tengok semalam pakcik-pakcik semua ramai yang dah, kan? Tak tahulah pasal mic kembang ke apa semua. Yang ini tuan-tuan okey, clear suara saya tuan-tuan ya? Suara saya clear tuan-tuan? Clear, alhamdulillah. Okey, itu poin nombor 3. Yang keempat, iaitu pasal kita kena kesian dekat not yet Muslim. Tu bahasa saya sebut ke tuan-tuan ya, iaitu orang yang belum Islam lagi. Kalau tuan-tuan sebut orang kafir ke Ustaz? Tu dia tuan-tuan ya. Kafir ni dia lain sikit tuan-tuan. Kafir ni orang cerita dia tak nak juga. Yang sama dengan kita sekarang tuan-tuan. Saya tak tahu non-Muslim di Kelantan mungkin dah nampak keindahan Islam lah. Tapi kalau dia orang tak nak terima juga, okey tu mungkin silap dia orang. Tapi ada tempat-tempat yang lain seluruh dunia tuan-tuan, ada belum orang yang belum Islam. Kenapa belum Islam? Sebab orang tak pernah cerita pasal Islam bukan dia. Dan tuan-tuan tahu tak, ada orang yang belum Islam ni yang baik tuan-tuan. Hukum asal kita dengan orang macam ni ialah kena kesian tuan-tuan. Kenapa kena kesian? Sebab dia orang ni ada yang baik, betul tak? Yang mungkin tak pernah buat maksiat pun dalam hidup dia. Ada tuan. Sampai tahap ada yang non-Muslim yang hidup dia hanya untuk buat baik dengan orang. Tuan-tuan mungkin ada jiran-jiran apek-apek sebelah rumah yang kalau bab beli ikan dengan dia, kau adalah tuan-tuan, saya sebut ni dekat sana tu, KL tu, ada jiran sebelah rumah kalau tak pernah lah tengok dia buat jahat, silap-silap lagi baik lagi daripada orang Islam. Ada. Betul tak? Dia baik sebab ialah pasal dia tahu kan hidup dia kan, dia bagi macam tahun baru Cina ni, CNY, Chinese New Year. Jiran saya tuan-tuan, jangankan raya dia, raya kita pun dia bagi saya hadiah. Kita tuan-tuan takkan tak reti. Saya dekat KL, saya bawa kuliah fik interaksi dengan non-Muslim. Bawa semua fiqah-fiqah tuan-tuan, fik. Cara bagi orang kita faham. Sebab kita pertama ni kan, kita kan sebut anjing, khinzir, arak, memang kita tak, barang yang kalau boleh jangan ada kan, kalau boleh kan. Padahal fiqah sebut macam mana kan? Kita ada ke nak angkat spanduk Islam anti anjing? Ada ke? Tak ada tuan-tuan. Kita tak suruh macam tu. Islam tak suruh pun kata anti anjing, tak ada. Tapi tak bermakna sampai tahap boleh I want to touch the dog. Betul? Tuan-tuan ingat tak program tu? Itu tersalah ijtihad tuan-tuan. Nak kata apa, orang tersilap kan? Kan lepas tu orang mula cari salah. Ini semua belajar daripada Imam Malik ke ni? Sedap tuan-tuan kan? Ialah mazhab Maliki kata anjing bukan najis. Takkan salah kat Imam Malik. Apa salah Imam Malik pula tuan-tuan? Imam Malik tak suruh main dengan anjing. Imam Malik tahu man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harsin aw masyiyah. Imam Malik bukan tak tahu hadis tu. Setiap siapa yang main sentuh dengan anjing,
main maksudnya pelihara anjing, maka akan berkurang amalannya setiap hari 1 qirat. Okey, tapi kita bila belajar cara fiqh, wah, kita akan tahu, ni mana nak tahu tuan-tuan, dengan tuan-tuan tahu apa yang ialah kait dengan laut ke, tuan-tuan di sini dekat dengan laut contohnya kan, PCB kan, Pantai Cinta Berair, betul? Lama-lama tuan-tuan Pantai Cahaya Bulan tu, laut. Mungkin tuan-tuan ada kawan-kawan dengan orang yang biasa dengan laut, non-Muslim, cerita kat dia sikit pasal dasar laut. InsyaAllah tuan-tuan, dasar laut saya cerita esok dalam rakaman ni. Tuan-tuan boleh buka dalam DKS punya ni, esok cerita pasal laut. Dengan tuan-tuan hari ni saya nak ajak tuan-tuan cerita pasal janin. Okey tuan-tuan, kalau cerita kat dia orang dengar, saya sebut ni kenapa tuan-tuan? Pasal Syekh Abdul Majid Az-Zindani, rektor universiti saya, dia dah pergi jumpa dah tuan-tuan. Untuk malam ni tuan-tuan, dia dah jumpa. Contoh saya sebut malam ni pasal janin ni, dia dah jumpa dengan Profesor Keith L. Moore, seorang pakar janin anatomi badan di University Toronto of Canada. Kalau orang cerdik pandai, yang patutnya diorang ni tak pernah terfikir nak cakap pasal agama ni kat diorang, maksudnya diorang ni hanya dunia diorang dengan sains tu. Bila kita buka mulut sebut Quran dah sebut lama dah tuan-tuan, diorang boleh masuk Islam. Ini kan pula kawan-kawan kita yang biasa-biasa. Betul? Kita mesti ada, tuan-tuan mesti ada tuan-tuan, kawan-kawan not yet Muslim, orang yang belum Islam, yang baik dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak biarkan dia orang masuk neraka ke tuan-tuan? Wah, tu soalan ni. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana hari akhirat nanti. Kut jiran tuan-tuan yang non-Muslim ni, dia pergi cakap dekat Allah Ta'ala, saya ada jiran Islam seorang, dia kata, tapi dia tak pernah cakap kat saya pasal Islam pun. Tuan-tuan rasa macam mana tuan-tuan? Saya pun macam rasa bersalah kan, tapi kita tunjukkanlah kan, dakwah suruh dia orang tengok sendirilah Islam tu macam mana, dengan cara kita buat baik. Betul? Nak cerita pasal Islam kat dia orang, bila pula nak panggil jiran saya tu, Chong, mai sini, tengok saya nak buka mukjizat saintifik, betul? Tapi kurang-kurang tuan-tuan ya, tuan-tuan kena ada masa juga keluar sikit perkataan pasal Islam tu. Tuan-tuan ada jiran non-Muslim tak sini? Sini tak ada Kalau tuan-tuan ada lah, tuan-tuan tahu tak macam mana perkataan nak mulakan? Chong, you ni baiklah Chong, patut you ni masuk Islam lama dah. Boleh tak tuan-tuan cakap macam tu? Tuan-tuan kena berani tuan-tuan keluar perkataan macam tu. Chong, you ni bersih lah. Kita dalam Islam ajar orang benda bersih tau, makan benda bersih apa semua. You ni kan patut lama dah jadi Muslim. Kan? Keluar perkataan dia. Iya ke? Boleh jadi Islam ke saya? Dia cakap macam tu tuan-tuan, terus masuk tuan-tuan. Ada tuan-tuan, kawan saya cerita, dia kata ada orang yang dia tak tahu yang rupanya dia boleh masuk Islam. Ada tuan-tuan, dia kata, saya boleh jadi Muslim. Boleh lah, kita kata. Apa tak boleh pula? Kan? Jadi salah satu cara dia ialah mukjizat saintifik. Okey tuan-tuan. Okey, jadi malam ni kita nak sentuh ayat apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buka, kalau ada mushaf boleh buka. Handphone tu pun kalau boleh tuan-tuan downloadkan aplikasi Al-Quran tuan ya. Kalau dulu orang bagi alasan, Ustaz Quran ni kat ambo tak ada air semayang, betul? Saya tanya tuan-tuan, handphone kena ada air semayang ke? Pegang. Tuan-tuan? Tak payah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ada handphone tu isi dengan aplikasi Al-Quran for Android ke apa, semua senang, slide je kan. Ke tuan-tuan ada orang cerita lain pula, Ustaz, boleh ke Quran dalam handphone ni? Kan hamba pergi tandah ke kan, pergi masuk bilik air, boleh ke bawa handphone ada Quran? Tuan-tuan nak jawab apa kat dia? Tinggallah handphone tu kat luar, betul? Betul ke tuan-tuan? Tuan-tuan tanya balik kat dia, kamu ada Al-Fatihah tak dalam otak? Boleh cabut-cabut kepala letak kat luar? Dalam kepala kita kan ada Al-Fatihah, kan ada surah favorite Al-Ikhlas, betul? Betul tuan-tuan? Tuan-tuan jangan tak mengaku tuan-tuan ni rakaat kedua tuan-tuan selalu baca surah apa? Zuhur Asar. Siapa sini baca surah Yasin rakaat kedua? Mana ada tuan-tuan, surah Qul Huwallah lah, apa lagi surah favorite, betul? Ada makcik ni kata apa, Ustaz, dia kata suami saya dah kahwin 40 tahun dah, dia kata
Tapi kalau semayang dengan dia, ustaz, rakaat kedua mesti qul huwallah, dia kata. Saya kata, puan, okey lah tu, kan. Orang lain ada yang tak semayang suami dia. Saya kata, okey, tak apalah ustaz, kan. Cuma saya kata kat dia, puan, ada suami yang lagi canggih. Kenapa? Rakaat pertama dia qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Rakaat kedua dia lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu belah dua, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah buat? Tak pernah buat lagi? Try buat sekali, tuan-tuan. Kan? Tambah kalau buat time tarawih. Time tarawih, kan? Yang apa, orang jamaah belakang dia kata, inilah imam yang kita cari selama ni. Qul huwallahu belah dua. Tu sebelum lagi yang jumpa yang Toha Allahu Akbar. Tuan-tuan. Lagi canggih, tuan-tuan, ya. Yasin ke? Yasin saja. Okey, tuan-tuan. Malam ni kita buka surah Al-Mu'minun. Boleh? Surah Al-Mu'minun, tuan-tuan jumpa ada ayat kat dalam bawah tu. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Sampai situ je. Sebenarnya ayat tu, sebelum ayat tu dah ayat sains dia sebelum tu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Tapi saya ada slide yang ni je, tuan-tuan. Saya cerita pasal dua perkataan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Yang pertama. Tuan-tuan semua sebut sama, tuan-tuan. Alaqah, sebut, tuan-tuan. Okey, alaqah, tuan-tuan tahu, biasa kita terjemahkan perkataan ni apa dalam buku terjemahan Quran tu? Apa dia? Lepas status air mani, nutfah, apa dia lepas, tuan-tuan? Kita biasa dengar segumpal darah, betul? Segumpal darah. Itu kita biasa dengar dalam terjemahan. Tapi saya tanya, tuan-tuan, satu perkataan saja ke alaqah ni maksud dia? Tuan-tuan, Syekh Majid pergi jumpa dengan Profesor Kis Elmo, cerita pasal benda ni. Bentanglah. Kis Elmo sebut dari sudut sains dia, Syekh Majid sudut syaraknya, maksudnya buka Quran. Bila tanya dekat Syekh Majid, alaqah ni apa maksud? Syekh Majid kata bahasa Arab ni kaya, satu kataan boleh ada banyak maksud. Syekh Majid kata alaqah yang pertama kita biasa dengar tadi lah segumpal darah. Gitu, tuan-tuan. Yang kedua, Syekh Majid kata alaqah ni juga kita terjemahkan sebagai lintah, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak ustaz-ustaz cerita benda ni? Pernah ke, tuan-tuan, ya? Dan satu lagi, Syekh Majid kata apa? Maksud ni ialah benda yang tergantung pun kita sebut alaqah juga. Yu'alliku, benda yang tergantung. Yu'alliq. Okey. Alaqah, benda tergantung. Segumpal darah, lintah, benda tergantung. Tuan-tuan, bila sebut perkataan ni, macam mana, tuan-tuan, ya? Kataan Syekh Majid, dia sebut je perkataan tu pasal itu memang bahasa Arab. Dia tahulah, dia terjemahkan sendiri. Saya tunggu ni bukan apa. Tu kamera tengah shoot tu. Ambil dulu. Okey. Dah settle, ya? Saya nak tunjuk gambar pula, tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan, saya pergi ke dulu gambar yang ni. Saya pun cuba nak fahamkan juga, sebab gambar ni dia gambarkan sebagai segumpal darah tadi. Macam mana tuan-tuan tengok gaya macam segumpal darah, tuan-tuan tengok je lah gambar tu, kan? Saya pun tak boleh nak faham apa benda yang segumpal darah kat sini. Okey, tapi begitulah keadaan dia. Gambaran segumpal darah tu macam tu, dari sudut keratan rentas dalam sains, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, yang ni tuan-tuan mungkin tak ada apa-apa yang tuan-tuan nak rasa macam nak terkejut ke apa semua. Saya nak ajak tuan-tuan tengok yang masuk kedua tadi. Apa, tuan-tuan? Yang kedua, alaqah tadi? Lintah. Tuan-tuan tengok rupa kita macam mana masa kecil, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tahu tak kita rupa macam apa masa kecil dulu? Ni di peringkat embrio, tuan-tuan, iaitu zygote, iaitu bentuk kita macam lintah, tuan-tuan. Tu kan? Alaqah tadi maksud dia lintah. Dan rupa kita memang bentuk macam lintah, tuan-tuan. Okey. Ya. Baik, itu maksud dia alaqah yang kedua. Kita pergi alaqah yang ketiga, apa tadi, tuan-tuan? Benda tergantung. Tuan tengok kedudukan kita dalam rahim ibu macam mana. Macam tu lah, tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok segumpal darah tadi. Ni segumpal darah kan tadi, kan?
Dan keadaan kita tuan-tuan dalam rahim ibu tergantung macam ni. Kan? Yang ni tu gambaran untuk tadi tu lah. Lintah tadi tuan-tuan. Macam tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan perkataan alaqah satu perkataan, tapi Syekh Majid terjemah kepada 3 patah, dan 3 patah sebiji macam sains tuan-tuan. Takkan tak boleh lalu sekejap dalam kelas sains cakap macam ni. Betul tuan-tuan? Okey. Nah, tuan-tuan, saya minta maaf saya orang Perak tuan-tuan. Dia ada slang-slang Perak. Ada orang Perak sini? Tak ada tuan-tuan ya. Semalam ada bersama kita seorang. Rupanya waris-waris keluarga saya juga tuan-tuan. Kenangkan nama pasal Said tuan-tuan. Saya pun Said juga, tapi saya Said original tuan-tuan ya. Sebab ada juga Said yang tak ori tuan-tuan. Okey. Okey tuan-tuan ya, settle? Saya ulang balik tengok tuan-tuan. Ni 3 gambar tadi yang mana menepati apa yang disebut dalam Quran tadi. Okey. Lepas peringkat nutfah, alaqah. Lepas alaqah tuan-tuan sebut sama-sama tuan-tuan. Mudrah. Sebut tuan-tuan. Okey, mudrah. Apa benda pula lah ustaz mudrah ni ustaz? Ya. Okey, kita buka. Mudrah ni satu maksud dia ialah segumpal daging. Kita biasa dengar betul? Dalam Quran terjemahan tuan-tuan tengok yang ada tu. Tuan-tuan jangan panggil tafsir tuan ya. Orang kita selalu panggil benda tu tafsir. Itu bukan tafsir tuan ya, itu terjemahan je. Okey. Kalau tafsir ni dia panjang kan, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, panjang. Iaitu dia terjemah je dulu, segumpal daging. Tapi bila Syekh Majid cerita dekat Profesor Kis Elmo, dia bukan ada satu maksud je. Dia juga melambangkan satu benda yang dikunyah, digigit. Okey. Dikunyah, digigit. Panggil mudrah juga. Okey, time ni tu kan, Profesor Kis Elmo dia nak cuba bantu. Dia buka waktu peringkat kita janin ni, peringkat ni. Segumpal daging tu mungkin tak ada masalah tuan-tuan. Tapi dia nak tengok kataan yang benda dikunyah ni. Profesor Kis Elmo tu kan, dia buat apa? Sambil nak fikir tu dia pergi ambil chewing gum, dia makan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu chewing gum? Singapura tak boleh makan tuan-tuan ya. Kita budak-budak suka makan. Dulu orang percaya tuan-tuan, siapa makan chewing gum lepas dia telan, dia akan melekat kat jantung. Betul ke tuan-tuan? Kan? Tuan-tuan semua percaya kan tuan-tuan? Kan? Jangan telan chewing gum, nanti melekat dekat paru-paru. Tuan-tuan. Okey tuan-tuan, chewing gum dia kunyah, lepas tu lepas kunyah dia buat apa? Dia gigit sikit tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak macam mana rupa kita tuan-tuan? Ini lagi lah saya terkejut tuan-tuan bila tengok rupa macam ni. Peringkat kita untuk peringkat tadi, lepas zygote, embrio, lepas tu fetus ni tuan-tuan, macam ni keadaan dia. Chewing gum tadi tu dah kunyah-kunyah, digigit sikit, yang gigit tu serupa macam tulang belakang kita tuan-tuan. Siapa yang tolong kita ni? Profesor Kis Elmo tadi lah. Okey. Tuan-tuan rasa apa jadi kat Profesor Kis Elmo lepas tengok benda ni tuan-tuan? Apa jadi kat dia? Dia masuk Islam tapi dia tak umumkan penislaman dia. Berbeza dengan ada orang lain macam Dr. Terjesun, pakar kulit kat Chiang Mai. Saya cerita semalam dekat Masjid Paya Bemban Al-Qudus. Masuk Islam. Yang ni, profesor ni, Syekh Majid tahu yang dia dah masuk Islam. Tapi orang tak umumkan penislaman dia. Profesor Kis Elmo, KEITHLMOORE. Tuan-tuan boleh cari nama ni. Ada dalam YouTube tuan-tuan. Profesor Kis Elmo. Okey. Sekarang saya nak cerita apa pula tuan-tuan? Itu peringkat-peringkat yang ada tu. Cuma Allah Ta'ala kan, dia beritahu kat kita kan tuan-tuan, pasal suruh pergi kaji benda-benda macam ni. Dan Allah Ta'ala cabar kita kan, suruh pergilah mana angkasa lepas, pergi kan, tengok angkasa lepas kan. Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ard, pergi tengok kerajaan langit dan bumi ni, pergi tengok. Tapi Allah Ta'ala tetap akan beritahu kat dia, tak payah study 5 benda ni je. Dia suruh pergi cari semua, tapi 5 benda ni tak payah, sebab kamu takkan mampu. Saya nak sebut kaitan dengan janin ni. Iaitu tuan-tuan tengok 5 benda ni, tuan-tuan boleh buka dalam surah Luqman ayat last sekali tuan-tuan. Surah Luqman 34 tak silap saya.
Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu pengetahuan tentang hari kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan pengetahuan dalam rahim ibu. Azan dulu ke jalan terus ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, kamu tak tahu apa kamu dapat esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kamu tak tahu bumi mana kamu mati. Okey ada satu saya miss tadi. Wa yunzilul ghais, satu saya miss tadi ya. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Tuan-tuan, kita confirm tuan-tuan tak tahu bila kiamat. Hari tu ada orang dia kata 2012 hari kiamat. 20 hari bulan 12 2012. Tuan-tuan tahu tak? Kan? Dia orang kata 20 bulan 12 2012 hari kiamat. Tengok-tengok dan tak kiamat pun. Tuan-tuan tahu tak apa jadi 21 bulan 12? Dia orang buat program selamat dari kiamat. Tuan-tuan ada juga program tu dia orang buat apa? Dia orang bagi gula, coklat, apa semua percuma, kondom percuma. Bagi teruskan kehidupan. Tak jadi kiamat. Macam tu tuan-tuan, orang boleh teka-teka kan. Kiamat kok tuan-tuan kita takkan nak boleh tahu tuan-tuan. Hatta tuan-tuan rasa Nabi tahu tak? Nabi pun tak tahu tuan-tuan. Cuma Nabi dapat tahu tanda je. Tuan-tuan ingat tak yang hadis Jibril? Tuan-tuan biasa dengar kan? Sini saya tahu, semalam saya kata semalam orang tak ngaji kulit ke kulit. Saya tahu orang sini ngaji kulit ke kulit. Buka hadis 40 betul. Biasa dengarkan hadis ada seorang tu kulit putih, baju putih, rambut hitam legam, pergi jumpa kat Nabi, tanya pasal iman, Islam, ihsan. Lepas tu tanya pasal atadri matas sa'ah, tahu tak bila kiamat? Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Betul tak? Tuan-tuan biasa dengar ustaz terjemah apa? Kita biasa dengar ustaz terjemah yang ditanya tu lebih tahu daripada yang menanya. Apa lebih kurang tu soalan tu? Maksudnya macam kata Jibril tahu, betul? Betul ke Jibril tahu bila kiamat tuan-tuan? Jibril tak tahu tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan kena faham sikit cara nak terjemah hadis tu. Nabi jawab apa? Macam ni tuan-tuan, bahasa mudah Jibril, kau pun tahu yang soalan kau tanya tu aku dengan kau tak tahu. Okey tuan-tuan? Tuan faham Jibril, yang soalan kau tanya tadi bila kiamat, engkau pun tahu soalan tu aku dengan kau tak tahu. Kan? Okey. Mana Jibril pun tak tahu bila kiamat. Okey, pengetahuan tentang kiamat Allah kata tak payah study pun tak apa. Tanda Allah bagi. Tanda-tanda tadi itulah. Okey. Kemudian pengetahuan tentang wayang alam fil arham. Apa dalam rahim ibu. Ni pasal janin. Allah suruh kaji, tapi ada satu waktu tempoh tu kamu tak payah kaji. Takkan kamu tahu punya. Okey Yang ketiga wa yunazilul ghais, penurunan hujan. Penurunan hujan takkan tak boleh study. Hari ni orang siap buat hujan palsu lagi. Orang boleh tahu. Betul? Bila boleh hujan? Bila hujan kat mana? Boleh tak? Kan? Tuan-tuan, cerita hujan nanti kita cerita sebab dia panjang cerita dia, ya. Kemudian yang dua baki lagi, wa ma za tadri nafsum ma za taksibu ghada, kamu dapat apa esok kita pun tak tahu. Wa man tadri nafsu bi ayyi ardin tamu, kat mana bumi kamu mati pun kita tak tahu. Betul? Tuan-tuan tahu tak kat mana mati? Ada dapat maklumat? Kan? Takkan siapa tahu. Kalau Allah beritahu, tuan-tuan apa perasaan? Kamu, Allah Ta'ala beritahu kamu mati dekat Masjid Mukim Bonggol. Bonggol Padang, Bongol. Betul ke sebut ni? Padang Bongol, tuan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak datang sini tak? Allah beritahu kamu mati kat situ, nak datang sini? Tak datanglah tuan-tuan, tahu mati sini, betul? Saya ada satu cerita kan, saya ingatkan cerita tu Israiliyat rupanya ada dalam tafsir Ibn Katsir, tuan, ya. Cerita pasal ni lah. Nabi Sulaiman dalam majlis tu ada seorang tu, dia takut tengok seorang lelaki tu, perhati dia kan, lelaki tu dah kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tolong, pasal apa dia tengok aku lama macam tu, dia kata tu malaikat maut tu, okey, tolong campur aku jauh dari sini, dia kata kan. Dia dah tengok aku macam tu kan, tolong campak aku jauh dari sini. Nabi Sulaiman kata okeylah kan. Dia guna angin campak jauh-jauh kan. Campak jauh-jauh kan, memang sejauh-jauhnya.
Lepas selang besar lepas tu malaikat maut datang tuan. Sembang dengan Imam Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Tadi kau tengok-tengok dia lama tadi, kenapa? Yelah aku pelik lah. Kenapa? Ya, aku kejap lagi aku kena cabut nyawa dia, tapi dia ada kat sini lagi. Okey tuan-tuan, aku pelik kenapa dia ada kat sini lagi, aku kena cabut nyawa dia kejap lagi. Okey, rupanya tuan-tuan, tempat Nabi Sulaiman campak tadi tu, itulah tempat dia mati tuan-tuan. Okey tuan. Cerita ni kalau tuan-tuan dengar macam ya ke boleh ngejar cakap macam tu. Tapi ambil pengajaran lah tuan-tuan. Nak ceritanya bahawa kita tak tahu mana tempat kita mati. Tak tahu kat mana bumi kita mati. Okay, jadi 5 rahsia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata tak payah study lebih-lebih. Cuma saya nak lebih sikit dekat yang peringkat janin ni tuan-tuan, ya. Sebab Allah kata tak payah study. Sebab kalau kamu study, kamu akan tahu tentang masa depan. Okey kan, kiamat bila kan, kita tak boleh study. Tapi bab janin Allah Ta'ala bagi ada satu tempoh yang boleh, ada satu tempoh yang kau tak payah study pun tak apa, sebab kamu takkan tahu. Benda ni tuan-tuan, Syekh Majid tanya kat seorang lagi pakar janin. Kalau tak silap saya tuan-tuan, nama dia apa ya, Kis Elmo, Muris Bukail, ada seorang lagi tuan-tuan yang saya lupa nama pakar janin ni juga. Allah, apa nama tuan-tuan ya. Bila cakap dekat pakar ni, soalan dia tanya, kau pernah tak ambil sperm tu, air mani lelaki tu kan? Cuba apa, gabung-gabungkan dengan ovum apa semua, senyawakan apa semua. Lepas tu kau ambil data dia untuk tahu dia macam mana bila besar nanti. Ikut muka mak ke, rambut kerinting ke, kulit gelap ke, sawo matang ke, boleh tak? Dengan syarat ambil tempoh dalam seminggu 2. Dia cakap macam tu. Dia kata aku tak pernah dengar soalan ni orang tanya, melainkan kau seorang je. Dia cakap kat Syekh Majid. Syekh Majid tahu, saja tanya kat dia pasal dia pakar. Dia dah ada barang-barang makmal apa semua. Syekh Majid kata, dia profesor tadi kata apa, aku dah study benda ni 10 tahun, dia kata, nak buat benda ni. Lakinni bakaitu, dia kata, tapi aku menangis 10 tahun tu tak study, menangis. Kenapa? Dia kata dia tak boleh buat, dia kata. Ni dengar ni, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, itu pengetahuan di sisi Allah yang kamu tak payah tahu. Kamu kaji macam mana pun kamu takkan dapat tahu. Okey. Peringkat mana tuan-tuan? Okay, kita ada satu peringkat tuan-tuan ya, sekitar dalam 11-12 hari tuan-tuan. Daripada hari nutfah tu dipancar, air mani dipancar, sampai tingkat 12 hari, 2 minggu tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak ada boleh detect orang rumah saya alhamdulillah kan, dah seminggu dah baby, ada tak? Tuan-tuan pernah dengar? Alhamdulillah dah 2 minggu dah baby. Saya jarang dengar lah tuan-tuan. Yang biasa kita dengar lepas tak datang bulan sekali, betul tak? Betul tak? Tak datang bulan apa semua, dia pergi cek air kencing ke, cek guna pregnant test. Bang, nak biar pergi ke klinik berapa lama dah? Alhamdulillah cik, dah 2 bulan. Faham tak tuan? Lepas 2 bulan, lepas sebulan dah, kita biasa dengar kan. Tapi tak pernah lagi doktor kata alhamdulillah kandungan kamu dah seminggu dah. Ada tuan? Kalau tuan-tuan ada doktor depan mata saya ni tuan-tuan, tolong betulkan fakta saya tuan-tuan ya. Saya orang belajar lagi ni. Saya orang belajar lagi. Tuan-tuan cerita kat saya kalau ada orang yang boleh detect. Saya nak sebut kenapa tuan-tuan? Sebab memang Allah Ta'ala kata tuan-tuan, ada peringkat yang disebut dalam surah Ar-Ra'd pula. Peringkat disebut sebagai taghidul arham wa ma tazdad. Okey. Orang perempuan ni dia mengandung, dia ada peringkat taghidul arham dengan wa ma tazdad. Taghid ni maksud ghadal ma, maksudnya menyerap berkurang. Tuan-tuan ingat kata ni tuan-tuan ya. Peringkat taghid, peringkat menyerap berkurang ataupun berkurang menyerap. Ghadal ma maksudnya air menyerap masuk ke tanah. Macam tu. Okey tak? Tazdad bertambah, berkembang. Macam tu lah lebih kurang tazdad tuan-tuan. Tapi saya nak sebut peringkat rahsia Ta'ala ni dalam bab janin tuan-tuan, peringkat taghidul arham tadi. Peringkat tu sebut berkurang dan juga menyerap. Kita sama-sama tengok tuan-tuan peringkat mana tu. Malam ni kita layan video sikit tuan-tuan ya. Okey.
Ni gambar orang buat video ni, dia letak gambar muka anak dia lah apa semua kan. Okey, tuan tengok macam mana ini berlebih pula orang ni. Ada pula okey, ni dia buat image 3D. Orang putih buat lah tuan okey, saya nak ajak tuan-tuan tengok. Okey, ini apa benda ni tuan-tuan? Apa benda ni? Air mani, tuan-tuan tahu tak? Okey, bahasa sains dia sperm. Ini kita semua dulu tuan-tuan berudu, ingat lagi tak? Tuan-tuan mana nak ingat tuan-tuan? Mana time ni orang ingat? Okey, bila air mani dipancarkan, saya tanya tuan-tuan, sekali pancar ada berapa sel ni? Ada kata 100 juta tuan-tuan, 250 juta boleh jadi juga tuan-tuan. 250 juta. Dan sepanjang pergerakan ni tuan-tuan tengok apa jadi kat dia? Banyak semua tadi kan, 250 juta. Sekarang dah jadi 250 ribu. Okey, jadi 25 ribu, 10 ribu, 1000, betul? Okey, lepas saya sebut perkataan daripada 250 juta, 20 juta, 10 juta, sejuta, 100 ribu. Okey, sekarang nampak dah semua? Okey, saya tanya tuan-tuan, lepas saya sebut perkataan tu, apa yang maksud kat situ? Berkurang tuan-tuan. Berkurang, betul. Berkurang kan tak tuan-tuan? Itu peringkat yang pertama yang disebut tarikh dia tuan-tuan. Okey. Siapa sebut ni tuan-tuan? Nabi yang sebut ayat Quran tu, Nabi yang beritahu, betul tak? Saya tanya tuan-tuan lagi. Nabi ada buat video ni ke? Dia ada belah perut mak orang ke? Belah perut mak orang apa tu, tengok gerakan, mana ada tuan-tuan? Okey sekejap lagi kita akan simpul lagi perkataan tu. Sambung lagi. Geraklah kita semua ni tuan-tuan. Tuan-tuan semua masa kecil dulu pernah sekali join Explorers, 250 juta peserta dia. Betul? Dan siapa pemenangnya? Kita lah tuan-tuan pemenangnya. Okey, tuan-tuan tengok ni. Sekarang ni kita kat satu peringkat pula. Saya sebut tarikh ni tuan-tuan, satu berkurang, satu lagi apa tuan-tuan? Ingat tuan-tuan tadi satu lagi apa dia? Menyerap. Dia tengah buat apa ni? Kita semua tuan-tuan masa ni sedang menyerap masuk, dan satu masuk, yang lain tak boleh masuk tuan-tuan. Mungkin tak? Kita semua berjaya masuk ke telur ibu. Kita panggil ni telur ibu tuan-tuan, ovum. Betul tak saya sebut ni tuan-tuan? Orang perempuan ada telur tak? Ada. Orang perempuan ada telur, panggil ovum, betul? Okey, orang lelaki ada telur tak? Tuan-tuan ada telur tak? Ada. Tuan-tuan ada telur ke tak ada telur ni? Kan? Masuk TV kan soalan ni. Nak cut ke? Tak payah cut. Orang lelaki, ustaz soalan tu susah nak jawab ustaz. Kita ada telur lain tuan-tuan. Telur ni tak ada tuan-tuan. Kita ada sperm tadi kan. Okey, kita pun renang-renang apa semua ni tuan-tuan. Dan peringkat tu disebut dalam Quran tadi, peringkat tarikh tuan-tuan, dua. Satu berkurang, satu lagi menyerap. Dan masa time ni tuan-tuan, putus ekor apa semua, dan dia mulalah dengan kromosomnya, dengan DNA part ni tuan-tuan boleh buka balik buku sains tuan. Ni semua ni tengah apa, susun DNA ke apa semua tah, kromosom yang akan menentukan jantina kan. Okey, masa ni tuan-tuan tengok je lah wayang free ni kejap. Kita cuba habis pukul sebelum pukul 9 boleh tuan-tuan ya. Okey, ni kromosom tuan. Betul kromosom cikgu-cikgu sains. Saya pergi depan sikit. Okey, ini peringkat. Sekejap lagi saya rasa ini dah peringkat segumpal darah tuan-tuan ya. Lambatlah pula ni.
Okay, nampak tuan ya? Okey. Tuan-tuan akan tengok bentuk kita tadi apa? Bentuk lintah tadi. Kemudian sekarang ni peringkat yang kedua tadi mudrah tuan. Nampak dengan tulang belakang dan juga masa ni dah ditiupkan roh tuan. Selepas 40 hari, maka peringkat selepas 40 hari tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jantung dah berdegup tu. Dalam hadis dia sebut, kalau orang tanya peringkat mana yang dipanggil sebagai peringkat yang kita boleh study, peringkat selepas daripada 40 hari tuan. Yang kebiasaannya. Sebab lepas 40 hari dah ada satu makhluk yang tahu tentang masa depan seorang, iaitu malaikat tadi. Malaikat suruh tiupkan roh dan tuliskan untuk dia ajal, bahagia atau sengsara, dan juga rezeki dia. Tuan-tuan mesti dengarkan yang ni. Maknanya kalau dah ada malaikat atau makhluk Allah yang dah tahu tentang masa depan seorang ni, maka selepas itu tuan-tuan silakan kita boleh study. Dan kita boleh tahu lepas 3 lebih bulan buka 3D, hari ni 4D kan, tengok muka siapa. Lepas-lepas ni sampai 8D pun boleh jadi tuan-tuan. Betul? Tengok muka siapa kan, tengok ini muka di kakak dia lah ni, taklah muka abah kan. Ada orang tengok ini macam muka jiran kita. Tu tuan-tuan teruk lah tuan-tuan. Tiba-tiba muka jiran pula masuk tuan-tuan ni. Kalau atuk tak cakap banyak tuan, atuk yang memang muka lain pun dengan muka dia juga. Betul? Okey tuan-tuan, peringkat tu 40 hari ke atas silakan kita boleh study. Tapi ada peringkat lebih kurang seminggu 12 hari tuan-tuan, tu saya kena study balik tuan. Peringkat yang memang kita tak boleh tuan-tuan buat macam mana pun. Okey. Dan videonya habis tuan-tuan. Video ni ada kat internet ke? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan buka YouTube, cari kataan proses kelahiran 3D. Masa ni tuan-tuan tengok kita ni lah keadaan dia. Okey. Tuan-tuan tengok lagi ke? Dah tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok video ni sambil saya buat iklan sikit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kan yang Nabi sebut dalam Quran, maksudnya Allah sebut, Nabi beritahu kat sahabat, dan sampai pada kita hari ni 30 juz tuan-tuan. Tuan-tuan mesti tak ambil perhatian saya cakap kan tuan. Tak apa, tuan-tuan layan dulu. Tak ada apa tuan-tuan ya. Ni sekarang peringkat bayilah yang tuan-tuan tengok dalam perut macam mana dia tendang-tendang. Dia tendang-tendang isteri kita apa semua, tendang isteri dia, tendang mak dia. Macam itulah keadaan dia tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan nak tengok dia keluar beranak ke? Tu tak payah tuan-tuan ya. Okey. Saya ceritakan tuan-tuan, yang Nabi sebut dalam Quran tu kan, yang Nabi sebut, maksudnya Allah beritahu Nabi, Nabi Jibril apa semua, Nabi sebut kat sahabat. Soalannya tuan-tuan, Nabi macam mana dia boleh, adakah dia pergi buka perut mak orang kan, pergi belah ke, tengok keadaan-keadaan tadi? Tak ada tuan-tuan, memang tak ada. Dan Nabi confirm tak ada amal sains untuk cerita barang-barang macam ni, melainkan ada satu kuasa besar yang beritahu dia, iaitu Allah Ta'ala. Jadi pasal benda macam ni tuan-tuan, kalau tanya kat seluruh orang Islam satu dunia, Quran ni siapa tulis? Satu dunia akan jawab, orang Islam akan cakap ini bukan Muhammad tulis. Semua akan cakap Allah yang beritahu, dan kemudian semua akan cakap juga Muhammad hanya utusan Allah. Dia panggil Rasulullah tu, the messenger of Allah. Betul? Utusan Allah Ta'ala yang sampaikan kepada sahabat, sahabat sampai kepada semua, sampai kita hari ni tuan-tuan. Ada dalam handphone pun ada. Ini dipanggil sebagai Quran. Okey. Tuan-tuan boleh jawab tak untuk 4 barang tadi? Boleh tuan-tuan. Soalan pertama, mana Rasul boleh jawab? Boleh. 1400 tahun yang lalu ada satu orang yang mana-mana seluruh Islam, semua orang Islam akan jawab benda yang sama. Dalam keadaan Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Satu, mustahil tuan-tuan ya. Yang kedua, boleh tak jawab, naik iman tuan-tuan. Tuan-tuan tengok video, lepas tu saya sebut ayat Quran, tuan-tuan kata Quran sebut macam tu tepatlah. Tuan-tuan tengah apa tu? Tuan-tuan tengah naik iman tuan-tuan. Iman tuan-tuan sedang naik. Iman ni apa? Percaya. Bila tuan-tuan percaya, maka iman tuan-tuan sedang naik lah. Okey. Yang ketiga, ikut sunnah perjuangan Nabi-Nabi sebelum ni. Orang hebat bab tu, kita hebat tu. Ya, kita tuan-tuan. Ni video ni siapa buat? Orang putih buat tuan-tuan. Tak ada susah. Diorang buat, diorang pergi ke bulan. Bawa balik cerita bulan pernah kena terbelah.
Cerita siapa? Cerita kita. Orang pergi dasar laut guna kapal selam apa semua, bawa balik cerita dasar laut ada gelap apa semua. Cerita siapa? Cerita Quran. Orang bawa cerita pasal animasi 3D apa semua, pasal baby, kelahiran. Cerita siapa? Cerita kita. Nampak kan? Dan yang keempat, nak tolong rakyat Muslim. Macam mana cara dia? Kalau tuan-tuan ada kawan, boleh sembang-sembang dengan dia, masuk bab ni tuan-tuan. Okey, saya ada lagi 3 malam lagi akan ada bab laut. Tuan-tuan nak join, esok ada bab laut tuan-tuan, lebih menarik. Saya ada juga ada bab geografi nanti tuan-tuan. Bab geografi, tuan-tuan tengok macam mana Nabi boleh cerita tentang kiblat di Sana'a tuan-tuan. Tempat saya belajar, ada satu masjid tu, kiblat dia Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Hari ni ada Google Map membenarkan apa yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Okey. Dan ada juga bab macam mana dalam kulit manusia, bab fotosintesis apa semua tadi tuan-tuan. Semua ada tuan-tuan. Untuk malam yang kelima saya akan simpulkan nanti dekat masjid-masjid tu lah. Dan insya-Allah juga tuan-tuan, saya buat penutup ni. Penutupnya pasal benda sekarang di Yaman, tuan-tuan tahu kan, Universiti Al-Iman ni dah meletup tuan. Syiah Husi dah letup kan. Okey. Dia dah letupkan jamiah kami tuan-tuan. Jadi nak buat apa ni? Takkan nak biarkan. Maka kita panggil syekh-syekh tu, suruh datang Malaysia. Kita buka satu sekolah dekat Bukit Rakit kat Kuala Nerus Terengganu. Tak buka pun, bangunan dah ada dah. Tempatkan 30 pelajar. Saya cerita semalam dekat dalam kuliah. Nak kekalkan sebagai satu universiti yang beri kebajikan. Semua percuma tuan. Tak ada yuran apa semua, cuma makan lah tuan. Makan dia orang kena bayar sendiri. Kalau ikutkan kami dulu dekat universiti, makan pun percuma. Makan pagi dan tengah hari. Makan malam, budak-budak pergi masak sendiri kat dapur. Malam tu makanlah, sebab siang tadi dah makan style Arab ni makan kan. Tapi malam masaklah ikan kembung ke, tiga rasa ke, betul? Tapi makan pun percuma. Tapi kat sini paksalah tuan-tuan, dia orang bayar. Cuma kita nak usahakan juga tuan-tuan sampai tahap semua nak bagi free, supaya orang nak belajar ni tak usah fikir pasal cari duit. Okey. Yang cari duit siapa? Staff. Okey. Cari ikut mana? Macam saya buat ni lah. Saya buat ceramah ni, dan insya-Allah tuan-tuan, sahabat saya akan bentang sekejap lagi kan, sejadah apa semua kat belakang tu, tuan-tuan boleh menyumbang. Kan? Sebab kita, kalau tuan-tuan boleh cari untuk belajar, sediakan masa, okeylah. Tapi rasa kalau tak boleh tuan-tuan, biar duit kita untuk mudahkan orang tu belajar. Okey tuan-tuan ya? Dan confirm tuan-tuan akan jadi sedekah jariah kita, yang kita akan tengok nanti pada hari kiamat nanti. Dengan sebab duit tadi, seorang pelajar boleh belajar, berapa orang boleh belajar? Dalam 30 orang tuan-tuan, boleh kenalkan pada orang bab iman ni, dengan cara mantapkan iman dengan sains apa semua kan. Diorang belajar tuan-tuan, belajar penat-penat, kulit ke kulit. Diorang akan belajar sampai penat. Diorang tak payah fikir untuk pasal cari makan apa semua, belajar. Sebab kita kena lahirkan ulama tuan. Universiti Al-Iman tempat saya belajar dulu tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah puji, universiti ni buat orang belajar sampai penat tuan-tuan. 7 tahun belajar jadi master tuan-tuan, mesti kena hafiz tuan-tuan. Keluaran dia mesti al-hafiz. Hatta siapa yang dah menghafal Quran, Syekh tak lepaskan. Dia suruh pergi hafal pula Sahihain tuan-tuan. Dia suruh pergi hafal hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang tuan-tuan biasa dengar ustaz-ustaz sebut hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim lah. Rujukan selepas Quran Sahihain tuan-tuan. Rawahu Syaikhan, dua syekh, iaitu Bukhari Muslim. Hadis ni nombor 1 paling kuat. Okey, maknanya budak dah menghafal Quran, hafal yang ini. Syekh bagi intensif. Kan? Bagilah apa ke duit ke apa semua, bagi dia happy, dia boleh hafal hadis pula. Iyalah tuan-tuan, Quran kita biasa dengar kan, mat tahfiz. Kita memang kena belajar sungguh-sungguh lah. Sebab nak selamatkan umat ni tuan-tuan, tuan rasa cukup ke ustaz-ustaz yang ada hari ni? Tak cukup tuan-tuan. Ustaz dalam sekolah, saya tanya tuan-tuan. Saya tak tahu kat Kelantan ni macam mana. Kat Puchong, kat KL tu tuan-tuan, kat Selangor tu, ada sekolah yang tak ada ustaz. Sedih tuan-tuan. Ada sekolah yang ada 1 ustaz, yang ada 2 ustaz. Cukup ke tuan-tuan ustaz 2 orang tuan-tuan kat sekolah? Mana cukup tuan-tuan? Tak cukup tuan-tuan. Dah ustaz pergi mana tuan-tuan? Ustaz pergi masuk TV tuan-tuan. Betul? Habis kan? Sama lah, yang sama cakap pun sama, masuk imam muda kan. Tapi saya turun juga kat tuan-tuan ni, bercakap kat tuan-tuan ni.
nak sampaikan ke tuan-tuan juga. Okey, jadi pasal tuan-tuan, saya nak mula sikit tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada kelebihan sikit lah. Tak lebih pun tuan-tuan usahakanlah duit mana-mana, RM10, RM20, RM50. Betul? 50 tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam 50 besar kan? Cuba tuan-tuan pergi KB Mall bawa 50. Rasa macam kecil pula. Betul? Tuan-tuan tengok 50 yang kita bagi tuan-tuan. Dua malaikat yang setiap pagi ada Allah, ada Nabi sebut dalam hadis, dua malaikat Allah bagi ganti balik pada orang yang telah menginfakkan hartamu di jalan Allah. Dan satu lagi malaikat Allah, kau musnah kalau orang yang menahan harta dia. Oh, ustaz ni macam ugut pula. Bukan saya ugut tuan-tuan. Hadis Nabi sebut macam tu, nak bagi semangat, motivasi. Manaqasat sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta disebabkan sedekah. Hadis riwayat Abu Hurairah tuan ya. Maksudnya Allah ganti tuan-tuan. Allah ganti. Macam mana cara? Macam-macam. Sihat, selamat daripada itu, daripada ini, semua Allah cara Allah ganti macam-macam tuan ya. Tapi tinggal kita tuan untuk usahakan supaya boleh jalan program ni. Untuk saya gerak lagi apa semua, saya tak ada masalah tuan ya. InsyaAllah lah ada rezeki. Cuma untuk student-student tu nak pastikan dia orang terus boleh sampai habis belajar dan bawa ilmu ni ke mana-mana tuan-tuan. InsyaAllah tuan ya. Minta maaf tuan, ada salah kata, silap bicara. Terima kasih tuan-tuan sudi dengar hari ni. Minta maaf kalau tak faham saya cakap. Saya rasa kalau bahasa luar tuan-tuan boleh faham kan. Saya yang tak boleh faham tuan-tuan cakap. Betul? Dan sudahi dengan nafas yang mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.